Nak jawab I discuss tengok mula dah. Bagus. Okey, kejap. Dah record ke belum ni? Okey, assalamualaikum. Dah ready record dah. Okey, assalamualaikum semua. So, berjumpa kita di seminar ketiga. Rasa macam kerek sangat kita berjumpa kan? Sangat rasa rapat, rasa macam boleh pergi beraya-beraya dah ni. Okey. Sentiasa terlalu kerap PAD 120 ni. Rasa baru je jumpa baru ni, betul tak? Betul, minggu Macam lepas kita jumpa setiap 2 minggu, betul tak? Kalau kod lain jumpa setiap sebulan ni 2 minggu sekali. Tak ada apa-apa jumpa pula kan. Biarlah nak buat tupak ke nak buka daun lah, macam-macam lah. Ya. So okay, hari ni kita akan belajar chapter 3 iaitu chapter The State. Madam kalau yang boleh, Madam rasa nak ajar 2 chapter terus, tapi takut korang ni lah biru pula kan. Lah nak buat tupak kepala ni mungkin tupak je. Okay, so hari ni kita akan belajar chapter 3 The State iaitu bermaksud negara. So negara ni adalah salah satu elemen lah yang kita akan belajar, yang kita memang kena belajar bila kita belajar sains politik. Okay. Jadi contoh yang mudah sekali negara kita sendirilah. Okay, kalau kita tengok kat sini bendera Malaysia, negara kita merupakan negara persekutuan. Okay, kita ada 13 buah negeri dan 3 wilayah persekutuan. Jangan tak tahu ya, kita ada wilayah persekutuan Kuala Lumpur, wilayah persekutuan Putrajaya dan juga wilayah persekutuan Labuan. Okay, menjadikan negara kita adalah negara yang persekutuan ataupun dalam bahasa Inggeris kita bagi sebagai federal ataupun federation. Alright? Kita santai-santai je. Okay, dalam chapter ni bagi mana chapter yang paling pendek lah. Okay, paling mudah. Okay, sebab apa? Sebab kita tengok kat sini, kamu akan belajar 3 benda sahaja. 3-4 benda tapi sangat mudah lah chapter ni, senang nak ingat. Okay, pertama sekali definition of the state. Okay, and then kamu akan tengok mula-mula kamu akan tengok apakah maksud negara tu ya. Memang kita tahu kan negara tu ada 13 buah negeri dan bla bla bla. Tapi kita akan tengok apa maksud dia dalam erti kata sains politik lah. Lepas tu kita akan tengok apakah elements of the state. Element ni maknanya orang kata apakah yang menjadikan sesebuah negara tu. Kalau tengok kat sini kita ada 4 iaitu orang, population, teritori, kawasan ataupun wilayah. Jadi kita akan tengok kepada kerajaan, elemen yang ketiga, dan yang keempat kedaulatan. Kalau kamu tengok ketiga-tiga elemen ni semuanya benda yang kita boleh tengok, tetapi kalau kedaulatan tu satu benda yang tak boleh nak tengok. Tapi ingat tak, sovereignty ni kita dah belajar dalam chapter 2 minggu yang lalu. Ingat tak? Ingat tak kelas? Ingat, Madam. Ingat, Madam. Ke buat-buat ingat. Lepas tu kita akan tengok purposes or functions of state. Tujuan sesebuah negara tu wujud. So kat sini ada 5 lah sebab. 5 macam orang kata fungsi dia. Orang kata kewujudan dia tu sebab gapo, sebab apa. Okay. Jadi kita akan tengok orang kata perbezaan antara nation and state. Okay, tak ada apa sangat. Okay, kita tengok apa itu maksud state, maksud negara. Sedia ke kelas? Ya. Okay, are you ready? Nampak tak ke Meda kena zoom lagi? Jelas dah. Tak ada comel dah. Tak ada comel dah. Gini ya ke? Okay. Alright, sorry Okay, yang nombor 1 dia cakap an assemblage of people occupying a definite territory under an organised government and subject to no outside control. Dia kata satu himpunan orang yang occupying ni kat sini bermaksud menduduki. Okay, kalau ada nota sekarang, Meda harap semua ni dah seminar ketiga dah adalah nota Nota tulis occupying kat situ maknanya menduduki. Himpunan orang yang menduduki satu jajahan, okay, territory, satu kawasan yang definite, yang tetap lah, definite tu maksudnya tetap, under an organised government, di bawah kerajaan yang tersusun dan tidak tertakluk and subject to no outside control, maknanya dia tidak tertakluk kepada mana-mana kuasa yang kontrol dia. Okay, so maksudnya orang kata apa? Maksudnya dia adalah sebuah negara jika dia ada orang, dia ada kawasan,
dia ada kerajaan dan dia ni boleh memerintah negara dia sendiri. Dia boleh buat apa yang dia nak buat tanpa tiada penjajahan lah. Kalau dulu Melaya kan, tanah Melayu dijajah oleh British. Macam tu kita nak cakap definasi of negara pun tak boleh sebab kita macam dikawal oleh kuasa luar. But now kita dah ada orang kata pemerintahan sendiri. So maksudnya orang kata itulah negara kita. So kita patut banggalah bila kita dapat kemerdekaan tu. Okey. Yang definisi yang kedua pula dia kata state ni, kalau state ni biasanya kalau dalam bahasa Inggeris kita rasa state ni sebuah negeri kan. Tapi dalam sains politik ianya bermaksud negara. Okey. Negara bermaksud kumpulan orang yang duduk dan dikontrol satu teritori itu. Yang ni kita nampak grup yang duduk di atasnya teritori dan dia ada kontrol ke atasnya. Kat sini pun lebih kurang sama tapi dia macam kurang sikit lah. Tapi kalau maksudnya people maksud orang, samalah macam ni population tadi. Lepas tu exercising control. Control maksudnya dia ada sovereignty lah, and then dia ada territory, dia ada sovereignty dan dia exercising ni maksudnya kerajaan. So cukup juga 4 elemen sebenarnya, iaitu rakyat kena ada kerajaan, ada tanah, ada teritori, kawasan dan juga kena ada kontrol terhadap negara dia. Kalau dia tak boleh nak kontrol negara dia, maksudnya bukanlah negara. Contohnya macam Palestin. Kamu tengok Palestin ya, semakin lama dia hilang daripada peta dunia. Bukan apa sebab dia Palestin ni sebuah negara. Lepas tu Israel macam cakap dia macam mencerobohi dia, macam tak ada kedaulatan lah. Last sekali semakin hilang Palestin di peta dunia, digantikan dengan tempat tu ada lagi tapi nama tu je nama Israel. Kalau kamu tengok Malaysia dia macam tak memperakui lah Israel tu. Dia tapi kalau kamu tengok Google Map ke apa, memang dia kata negara Israel lah. Itu yang sedihnya apabila kita tidak ada kontrol kepada negara kita sendiri sampai tukar nama negara kita. Yang ketiga, state ni dikatakan dibahagi kepada dua, itu government and subject. Government ni bermaksud kerajaan dan subjek ni rakyat lah, the rulers. Pemerintah, bukan pembaris pemerintah dan yang diperintah. So maknanya kalau ada rakyat, dia kena duduk di bawah kerajaan. Sebab apa? Sebab kalau mereka duduk sendiri, mereka tidak akan ada orang kata ni. Sekejap ya, ada orang call media kejap.
Korang, sorry. Macam-macam hal kisah penceritaan di kampus. Macam tu lah, Jumaat pun. Okay. Okay, so kita bawa kat definition ya. Okay, so dia pun cakap state ni also boleh didefinisikan sebagai satu human community. Sebab itulah Media cakap tadi, kalau tak ada orang tak boleh nak jadi sebuah negara tu. Okay, bila orang duduk bertapak kat situ and then dia buat sistem politik dia, siapa ketua, siapa, politik ni lama dah terjadi. Maknanya kalau dia ada sistem macam, okay, mu jadi leader, mu pengikut, okay, ni peraturan kita. Itu politik lah kiranya, tapi politik dulu tak se-complicated politik sekarang. Okay, dan dia, apa orang kata, dia claim lah, okay, dia claim sesuatu tempat tu sebagai tempat dia, dan atas tu dia boleh guna legitimate use of physical violence in the given territory. Ni macam ialah kekerasan apa pula kan, tapi maknanya orang kata kalau dia boleh guna kuasa paksaan, dia boleh paksa rakyat dia untuk ikut dia, kalau tak ikut boleh gunakan kekerasan, itu kerajaan lah. So ianya dinamakan sebagai negara. Kalau kamu tengok kat sini, elemen dia human community successfully claims the monopoly, dia boleh monopoli dekat dalam teritori tempat tu. Okay, so ianya juga boleh membawa maksud sekumpulan individu, ramailah individu, okay, yang duduk, yang ada yang ada peranan dan sentiasa yang bertindak sebagai satu grup untuk memerintah. Okay, kalau kamu tengok kat sini, kok mana pun sesebuah negara tu kena ada manusia. Kalau tak ada manusia, ia tidak akan jadi sebuah negara. Alright, so faham tak? Faham tak state tu apa? Okay, ada apa-apa nak tanya tak? Kita buat kelas ketupat lah ni. Ada apa-apa nak tanya tak? State ni. Okay, kelas-kelas ketupat. Setahu Media ketupat tu hari Selasa nanti. Oh, hari ni ketupat dah. Okay. Ada apa-apa nak tanya tak pasal negara ni? Apa yang kamu faham tentang negara ni? Negara mesti ada orang. Kalau tak ada orang, ada tanah je, dia bukan negara. Okay, sebab orang ni dia akan menjadikan kerajaan dan rakyat. Okay, alright. Kita tengok kepada elements of the state. 4 perkara ataupun 4 benda ataupun 4 elemen yang menjadikan sesebuah negara, iaitu bermaksud population, territory, government and sovereignty. Perasan tak daripada definition tadi, maksud tadi dah timbul 4 benda ni kan. Alright, so tidak syak lagi. Inilah 4 elemen negara. Yang pertama adalah population. Okay, population bermaksud rakyat. Okay, populasi. Okay, kalau kat Malaysia ada berapa juta rakyat sekarang? Berapa juta rakyat sekarang? Ainin, berapa juta rakyat sekarang? Berapa juta rakyat Malaysia sekarang? Cuba Google. Kejap, Madam. Cari, jangan tak cari. $11.8 juta. Hey! Tak! Ni sudah dibanci. Ya Allah, berapa orang rakyat? 32.73 juta. Yes, 32.3, dulu 27 juta sama media belajar dulu. Sekarang dah 32 juta. Kita berjaya Maknanya orang kata baguslah sistem kesihatan negara kita ni bagus sebab kurang kematian dan hidup lebih lama. Okay. So, populasi negara kita adalah seramai 32.7 juta. Ini adalah satu elemen of state yang sangat-sangat orang kata elemen of state yang penting. Elemen of state yang perlu ada. Kalau tak, ia tak jadi negara. Okay. So, dengan 32.7 juta tu, ada ialah yang jadi kerajaan, iaitu macam maybe 1% darinya kerajaan dan 99% adalah rakyat. Yalah, siapa pula ramai-ramai duduk kat parlimen kan. So, tanpa rakyat ni tidak akan adalah negara. Okay, tapi population mestilah sangat-sangat ramai.
Okey, untuk barulah boleh jadi. Tak bolehlah 3 orang je, kita, mak kita, ayah kita. Tak boleh lah. Okey, dia kena ada banyak lah. So, ikut statistik pada 2018 kita dah sampai 32 juta. Cuba kamu tengok. 29 juta adalah rakyat. Yang bukan rakyat 3 juta nampak ni. Set-set hak mari tu lah. Okey. Okey, so tengok makin lama makin ramai. Kalau kamu tengok lelaki dengan perempuan, sebenarnya perempuan lagi sikit daripada lelaki. Okey. So tak ada lah orang kata tak cukup ke. Kalau zaman dulu kita kata, tak cukup lah, orang lelaki kena kahwin 4 lah, bagai kan. Tak ada. Sebenarnya orang lelaki ada 16 juta dan orang perempuan ada 15 juta secara kasarnya lah. Okey, kalau kamu tengok kat sini, dia ada macam-macam statistik lah. Okey, tapi sekarang ni kalau kamu tengok kat sini, umur lelaki jangka hayat 72 tahun dan jangka hayat wanita 77 tahun. Okey. Okey, kalau kat Malaysia, nampak ini rakyat Malaysia, ni bukan rakyat Malaysia lah. Maknanya orang datang-datang kerja ke Indon, apa semua maid, pekerja-pekerja buruh, pekerja-pekerja yang bukan rakyat Malaysia. Dia datang untuk bekerja kat sini. Okey. Dan kalau kita tengok sini, Bumi Putra merupakan kumpulan rakyat Malaysia yang paling ramai. And then lepas tu China, India and others. Others ni ramai ni. Okay, set-set yang tu lah. Okay, Rohingya, tak Rohingya semua. Dan kita Malaysia sebenarnya sedang mencapai negara tua. Sedang menuju ke arah negara tua. Negara tua ni bermaksud berapa puluh persen daripada rakyat, macam tak sampai 1% lah, adalah orang tua. Sebab apa? Orang tua sekarang ni dia macam sihat dan lambat. Kata jangka hayat dia panjang. Ada masalah juga sebab orang yang sudah tua dia tidak boleh bekerja tapi still kita kena bagi dia medical care dan macam-macam lah. Orang katakan dia ni, orang tua ni tidak efisien lah dari segi ekonomi sebab dia tidak menyumbang kepada ekonomi negara lah. Maknanya orang kata dia tak kerja. Okay? Kita perlukan yang kerja. Tak boleh lah cakap macam tu kan. Okay? Okey, sebab cakapnya Malaysia akan menjadi negara tua apabila 7%, 7% silap dia tadi, daripada populasi dia berumur 65 tahun dan ke atas pada tahun 2030. Okey, so Malaysia kena bersedialah. Okey, apakah masalah-masalah dari segi population ni? Ni saja je lah. Okey, nak cerita pasal population. Okey, so maknanya orang tua dia tak berapa nak produktif dari segi ekonomi. Itulah yang boleh Medan cakap kan. Laju pula. Okay. Okay, faham ya? So Malaysia ada berapa kaum, Malaysia ada berapa juta, Malaysia orang tua ada 7%, orang muda the rest. Okay, so itu adalah elaboration yang Medan expect bila kita buat test nanti. Alright, so kamu kena carilah sedikit sebanyak fakta tentang population di Malaysia. Okay, yang macam Zuraini cakap tadi, macam yang dah dibanci. Okay, yang banci tu pun sangat penting sebenarnya sebab dari bancian itulah mereka dapat data-data tadi. Alright, media pun dah dibanci juga. Okay, okay, territory. Territory bermaksud dalam bahasa Melayu wilayah ataupun kawasan lah. Okay, sesebuah negara tu dia akan ada satu territory, wilayah yang tetap. Okay, tidak akan ada sebuah negara tanpa territory yang proper. Dan no territory that is not part some state. So maknanya setiap ceruk tempat tu, setiap muka bumi dekat atas dunia ni adalah, di atas bumi ni adalah kepunyaan sesebuah negara. Jangan kamu anggap teritori ni hanya tanah, hanya daratan, no. Ianya meliputi kepada apa? Laut, kawasan ruang udara dan juga dalam tanah ataupun bawah tanah. Okey. Daratan, air, lagi apa lagi? Ruang angkasa adalah termasuk dalam kategori jajahan atau wilayah, okey, sesebuah negara. Nah, sebab itulah kita ada perairan Malaysia. So tidak boleh sewenang-wenangnya nelayan daripada negara lain untuk mencerobohi perairan Malaysia. Okey. So dalam tanah kita ada apa? Mineral, galian yang sangat-sangat berharga. Itu pun tidak boleh itu pun hak kita jika selama mana ia berada dalam kawasan kita. Okey. So
termasuklah sungai, lagi apa? Lakes ni tasik-tasik, natural resources yang ada dalam tanah, okey, dalam laut. Itu semua adalah termasuk dalam kategori teritori. Kalau sebelum ni kita tengok ni peta negara kita kan. Kalau kita tengok ini adalah kita ingat atas ni je. No, kita kena tengok perairan Malaysia juga adalah milik Malaysia. Okay, perairan kita, dan sebab itulah kita akan letak pertahanan ataupun tentera lah untuk menjaga kita punya teritori. Kamu bayangkan ada kawan Madam tu kan, dia dia pergi jaga sempadan kan dekat mana Perlis tu, kawan sekolah lah, okay, duduk-duduk dalam grup WhatsApp. Dia cakap dia dia pergi tu jaga sempadan mana boleh cuti, betul tak? Jaga sempadan tu dia kata dia isteri dia mengandung, tak balik-balik anak berlari dah. Ya Allah, ya, punyalah tak balik-balik. Okey, so itu maksudnya orang kata kena jaga sempadan. Okey, dan kalau kita rasa sedih tak dapat balik kampung, bayangkan orang-orang tu lagilah memang lama tak balik. Alright. Okey, Malaysia adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang raja berperlembagaan, persekutuan yang mengamalkan raja berperlembagaan, yang macam yang dicakap tadi lah, yang memiliki 13 buah negeri dan 3 federal territories, 3 wilayah persekutuan dipisahkan oleh Laut Cina Selatan, dan ada 2 region lah, 2 kawasan macam Malaysia Barat, Malaysia Timur tu lah, atau kita panggil sebagai Borneo lah, Sabah Sarawak. Okay, kalau kat Malaysia, kita ni kaya dengan apa? Flora dan fauna, sebab cuaca kita tak ekstrim. Cuaca kita panas dan lembap sepanjang tahun, dan ini adalah sangat sesuai untuk pertumbuhan berbagai-bagai haiwan dan tumbuh-tumbuhan. So kita ada great diversity, biodiversity, okay, seperti of habitat, tempat tinggal seperti laut, sungai, kita ada forest, dan kita ada even kita pun memang ada gunung ganang lah. So memang kita ni rich lah. Kita antara selepas di negara Asia Tenggara, kita antara negara yang keempat yang diisytiharkan sebagai negara yang banyak dekat Asia lah, dekat yang banyak biodiversity dari segi tumbuh-tumbuhan, mamalia, burung-burung, reptilia dan amfibia selepas Indonesia, China dan Papua New Guinea. Hebatlah Malaysia ni, ya. So macam benda ada. Kamu tahu tak kalau dekat Ciku tu dia jumpa, mana cerita dah ke dia jumpa apa? Cicak tu yang dia cerita tu, kan? Cicak kat Gua Musang. Kau main hargai lagi. Dia namakan cicak tu Ciku, spesies Ciku, sebab ada kat Felda Ciku je. Kalau kita duk lempar je, cicak, hambak penyapu kan. Tapi itulah nak kata kadang-kadang spesies rare tak jumpa kat tempat lain, jumpa kat Malaysia. Ya? So hargailah. Okay? Dan itu hak kita, termasuk dalam teritori juga. Okay, yang seterusnya, government. Okay, government. So kita tadi dah kita bincang pasal orang, rakyat. Okay, yang kedua kita bincang pasal kawasan jajahan. Yang ketiga yang perlu ada adalah kerajaan. Sometimes kita kata kerajaan ni buat sakit kepala kan, tapi sebenarnya tanpa kerajaan tidak akan ada lah orang kata sistematiknya hidup kita itu adalah kerana kita ada kerajaan. Kalau Meda ingat lagi masa Meda kecil-kecil dulu, masa kita semua kecil-kecil kan, kerajaan ni kita hormat sangat menteri apa semua. Tapi sekarang ni Meda tengok kerajaan di-troll je macam tak dihormati. Tengoklah macam dekat KKM punya website, sampai tutup komen sebab rakyat macam marah sebab tak balik kampung dan ngamuk-ngamuk. Kamu rasa kan, tanya kamu dah, kamu rasa, minta pendapat, kenapa agaknya kerajaan sekarang kurang dihormati? Kenapa rakyat terlampau macam mudah saja? Kita faham kerajaan yang menjaga negara, menyebabkan negara sistematik, tapi kenapa kerajaan sekarang begitu mudah diperlekehkan oleh rakyat? Kenapa? Kenapa Mas? Ke Mas tak ada suara?
Kenapa agak-agak? Nampak tak kerajaan macam dipelekehkan? Tengok website KKM lah, tak pergi jauh, betul tak? Mas Zuriani tak apa? dengar, Mas tak dengar, Mas. Tak dengar, Mas. Tak dengar. Tak dengar, Mas. Buat apa, Mas? Earphone tu kot. Tengok Hmm. molek, cocok molek. Okey, Zuriani lah. Nah, Maidia ke, Nik Puteri ke, orang Ainis lain ke, lah. Fia ke. Sebab banyak sangat pecah amanah. Orang rasa kerajaan pun tak jujur lah. Betul. Banyak sangat kes yang kita dengar. Okey, mungkin salah satu sebab Nik Puteri pula rasa kenapa kerajaan sentiasa dikecam. Kita tak hormat dah dia. Bukanlah, madam bukanlah kata tak hormat, tapi kalau kita tengok bacaan rata-rata di sosial media memperlekehkan je. Kita zaman dulu mana ada. Even raja pun orang nak pelekehkan. Cumanya tak keterlaluan sangat sebab raja ni kamu jangan suka-suka hati cakap sampai polis kat depan rumah sebab kita ada undang-undang melindungi daripada cakap yang tak elok lah kepada institusi raja. Tapi kalau menteri, Perdana Menteri tak ada, cakap je lah nak zaman-zaman media sosial ni. Agaknya kenapa? Adakah rakyat kurang hormat kepada kerajaan ataupun macam mana? Zuraini, ada pendapat tak kenapa sekarang kerajaan asyik kena kecam je? Tak kisah parti mana, perasan tak? Betul. Rakyat tak suka. Bagi pendapat saya lah, macam dia macam bila seseorang tu memerintah, dia macam tak ada respect mana macam dia sendiri tak tunjuk contoh yang baik. Macam dia. Betul. Tapi dulu sebelum PAS menang, PAS lah bagus. Lepas PAS naik, perasan tak? Kerajaan akan sentiasa menjadi, tak kisahlah parti-parti mana tempat rakyat melepaskan kemarahan. Perasan tak? Dan perasan tak? Orang sekarang dia lebih suka macam komplain. Macam contohnya kan macam swab test Madam dengar lah dalam grup kita call lah PKD. Dia rasa kita nak call beratus-ratus orang. Dia pun tak ada masa. Betul tak? Lepas tu duk komplain lah, kasar lah, sakit lah, kasar lah. Macam komplain je. Madam bukanlah seorang yang nak memenangkan kerajaan ataupun penjawat awam sebab Madam penjawat awam. Tapi bagi Madam, kita ni kadang-kadang kurang rasa macam mana bersyukur kot kan? Syukurlah. Madam rasa asyik nak komplain je rakyat kita ni. Siapa tak kena balik kampung, tak kena. Kan? Madam lagi lah 2 tahun dah tak balik maknanya kan. Balik kampung kalau kes tinggi pun tak boleh kan. Memanglah sedih tak balik kampung, memanglah rasa tak bebas, dah kes naik. Tapi kenapa KKM yang dikena bersalah kan? Tapi Madam tak adalah macam Mas kata kita kena selalu bersyukur tu. Ya, bersyukur. Boleh nak komplain tapi janganlah. Macam ayat kita tu kena jaga sikit lah kan. Kena bertapis lah. Tengok tak Nilofa membeli kapet dinilai. Serak semua orang marah kan. Ya Allah, Madam kadang nak marah jugalah. Ya ni buat apa? Nak beli-belilah mudah update kan. Bersama Haris, Allah geramnya lah. Siti Nurhaliza pun dia macam nak publicity sebenarnya, mungkin dia nak. Dia macam bosan lah. Okey, aku nak up beli kapet. Lepas biar netizen kecam. Lepas tu bila kita kecam tu dia pun up lah kat story dia hadis-hadis. Berdosa pula kitanya. Yang Siti Nurhaliza pun kena kecam semua juga. Lepas tu orang mula merasa marah lah. Madam peminat nombor 1 Siti. Tapi Madam rasa macam betul juga. Tak ada lah. Maknanya dia kan dia tulis yang dia kata, saya tengah kumpul banyak pahala. Macam Madam pun macam Allah. Kita pun tak tahu pahala kita banyak mana. Betul tak? Nampak pula aku dalam kelas ni tak baik. Tapi maknanya nak cerita dengan isu semasa ni, kan Madam sepatutnya itu Madam di KL macam ada seminar pasal demokrasi berbenda entah 1 Mei itu. Lepas tu of course lah tak dapat nak merentas negeri sebab Kelantan, PKP. Lepas tu kawan-kawan Madam 3 orang lagi yang kena pergi tu pun duduk kat Kelantan jadi tak dapat pergi. Lepas tu Madam nak pergi pun dari sini nak bawa suami Madam dengan anak-anak Madam pun tak boleh sebab dia suruh Madam
macam orang kata drive sendiri. Kamu takut tak nak drive daripada Persut sampai ke KL? Memang dok lah madam kan. Dan kalau madam bawa suami madam, siapa pula nak jaga anak madam kecil-kecil ni? Lepas tu nak naik kapal terbang madam tak berani sebab kita masa tu KB naik kes kan, airport lah tempatnya, betul tak? Lepas tu nak naik Grab pula tak berani lah madam. Akhirnya madam pun tak pergi. Kena juga kah kamu tahu tak dengan polis. Kapal Gajah, madam pergi polis Kuala Besut. Kena juga kah kita. Tengok-tengok Niloufar pergi beli kapek macam kita ni pergi sebab seminar. Tapi sebab hujung minggu ingat kita nak galak ke ganong. Madam pun tak payah lagi duduk je lah rumah. Susah sekarang. Kita boleh juga rentas dari negeri atau daerah sebab nak COD, ada SSM belakang. Sekarang tak Tak boleh. dibenarkan, tak boleh. Saya pun tak pergi bila dia di polis kata tak boleh. Memang dia kata hari-hari dia reject borang hampir dekat dengan 100 lebih dia kata reject sehari. Iya, taklah cuba bayangkan ya, kita tak boleh, kita macam nak buat kerja, benda-benda penting kan, COD, semua nak cari PT. Tiba-tiba Betul. Niloufar beli kapek, si Tuan Nurhaliza buat majlis tahmid bersama ustaz-ustaz 2, 3, 4 orang. Macam kita rasa macam patutlah kalau ahli kayangan madam, lah kan. Kita ni macam serahlah juga hati kita ni. Alah betul. miskin tu. Kena tindah pula. Ada. Jadi Tak boleh rakyat balik rasa raya gitu. pula. Ya. Macam tak adil sebab duit sebab masa Put Siti beranak yelah orang-orang kaya orang kita ni siapa lah. Madam kena juga kau dekat Balai Poli. Bayangkanlah madam macam tak apalah balik je lah. Malas lah madam. Surat-surat tu madam selok dah peri-peri. Malas lah. Lagipun madam pun tak minat juga nak pergi KL musim-musim ni kan. Betul. Dia sebab kerja. Faham tak? Sebab kerja. Tidak madam pun biarlah. Malas dah. Okay. Jadi itulah. Tapi madam rasa kalau kita nak tunjukkan kita punya tak puas hati tu, biarlah kita tunjuk secara berhemah lah. Tak payahlah kita tunjuk secara apa orang kata? Open sangat macam. Macam bahasa kita teruk sangat lah. Kan? Okay, so kerajaan tadi. Kerajaan dia adalah tujuan dia nak jaga kita dan dia buat undang-undang macam sekarang PKP, PKPB, tak tahu nak cakap PK apa dah kita ni kan. Tak tahu nak PK apa dah, banyak sangat PKP. Tapi kerajaan lah yang akan membuat satu undang-undang dan perintah dan arahan apa semua. Lepas tu agensi yang di-create tu, okay, agensi yang dibuat dan dia yang melaksanakan undang-undang, itulah yang kita panggil sebagai kerajaan. Macam kita rakyat marhain, kita tidak boleh buat undang-undang sendiri. Apa-apa kita dengar kepada kerajaan. Okay, ianya di mana dia buat polisi, dia lah buat perintah apa semua ni dan dia yang akan melaksanakan. Okay, so negara ni tidak akan wujud jika tidak ada kerajaan. Betul juga kan macam hari tu. Tiba-tiba tak ada Perdana Menteri lah, tak ada apa. Pening ke negara kita? Ke biasa je tak ada Perdana Menteri? Hari tu. Itu kan sempat dah ada Perdana Menteri kan. Kita pun tanya-tanya macam pelik je. Dia rasa pelik kan. So sebenarnya kerajaan tu penting sebab kerajaan tu yang menentukan hala tuju negara. Okay, sesebuah negara akan menjadi tidak stabil lah ataupun huru-hara tanpa kerajaan. Dan kerajaan juga boleh menggunakan coercive power lah. Kan macam ke India, kamu tengok kes dia tu sangat tinggi. Kamu tahu sebab apa? Jadi babe, kena piak baru nak pakai mask. Sekarang ni kes teruk. Okay. Dan kerajaan sebenarnya untuk memastikan keadaan dalam negara terkawal, dia boleh menggunakan kuasa paksaan yang kita belajar dekat chapter 2 tu. Okay. Sebab kita nak pastikan semua selamat. Okay. Sebab itulah juga kalau ada PKP pun, kita meluat nak cakap pasal PKP, PKPB kan, nak beli kasut raya tak boleh. Semalam ada beli kasut raya. Tebal ni tinggi inci. Okay, anak madam pun beli jugalah. Tak tahu nak gimana tahu. Kan, duduk dalam rumah gemari-gemari agaknya kasut tinggi gitu mau. Layan je lah dia puasa. Anak madam baru dah jauh 2 tapi tingginya bukan main lah. Layan je lah. Mungkin dia nak rasa baju raya anak dara sunti kan. Baju raya beli dah siap-siap sebelum kuarantin. Mari je lah tubik beli sebabnya mengenangkan dah 8 hari, result pun macam negatif. Lepas tu hari ni dah 7 bulan pula dah kena PKP. Dah masa bilanya nak rasa suka sikit, pergilah. Okay, itu pun sama madam macam mana layan madam sangat. Dia kata kita je tubik ni. Tapi sebab macam lah kita pun dah lama-lama sangat dalam rumah ni kan. Okay. Lepas tu
Ini adalah jatah negara kita. Kok mana pun, parti mana pun yang terlibat, parti mana bertukar-tukar, ini Malaysia tetap Malaysia. Sometimes kita ni cakap Kerajaan Perikatan Nasional, Kerajaan Barisan Nasional, Kerajaan Pakatan Harapan. No, Kerajaan Malaysia. Jangan cakap kerajaan parti mana-mana. Okay, sebab jadi macam tak sedap bunyinya. Macam mana kalau kita sokong parti tu, tak apalah kalau kita tak sokong. Tapi kalau Malaysia tak apa. Itu semua negara kita yang punya. Alright. Okay, ini adalah bila cakap pasal kerajaan, basically, okay, ni basic sangat kerajaan kita punya, orang kata ni, struktur lah. Kalau kamu dapat ingat yang ni pun Meda dah happy sangat dah. Okay, kita mulakan dengan yang di-Pertuan Agong paling atas sekali. And then kita ada 3 badan, iaitu Badan Pembuat Undang-Undang, kita panggil sebagai legislatif. And then kita ada eksekutif, badan pelaksana undang-undang ni dah buat undang-undang, dia dah berdebat-debat kat parlimen, Dewan Negara, Dewan Rakyat. Lepas tu undang-undang tu dia pass kepada eksekutif. Eksekutif ni lah Perdana Menteri dan Kabinet, dia yang akan laksanakan, memastikan undang-undang tu diikut. Dan kita ada kehakiman. Kehakiman adalah badan yang dia akan tengok siapa hak tak ikut, sumbat dalam penjara dia. Tapi dia guna ni dululah. Dia akan jatuhkan hukuman apabila membuat perbicaraan. So kalau kamu tengok, kod ada 2 jenis, iaitu kod atas dan kod bawah. Kalau kita ada satu juga kod, iaitu dipanggil special code. Special code, kalau kod tu orang kata untuk raja-raja. Jangan tak tahu, raja-raja pun kalau dia buat salah, dia boleh dihadapkan ke mahkamah. Dia tidak kebal lah. Maknanya. Alright. Okay, last element of state kita tengok adalah sovereignty, iaitu kedaulatan. Kita dah belajar kan chapter 2 ni. Kedaulatan ni maksudnya kita kuasa yang paling tinggi, betul tak? Kuasa yang paling tinggi, kuasa yang tak boleh orang ragu-ragukan. Dia boleh memberi arahan dalam negara dia, tapi dalam negara dia je lah, dan orang luar pun akan hormat dia sebagai satu negara. Kalau kamu tengok tadi kita ada rakyat, kita ada jajahan atau kawasan kita, lepas tu kita ada kerajaan kita, tapi tak guna semua benda tu kalau kita tidak ada sovereignty, kedaulatan tu. Okay. Alright, cuba kita tengok apakah sovereignty. So itu je lah kamu kena faham, maknanya kebebasan, kedaulatan yang kita ada, kuasa yang banyak dalam negara kita. So siapa yang punya sovereignty tu? Biasanya kerajaan lah. Dan kita pun berdaulat, kita adalah sebuah negara yang berdaulat. Okey, kita pergi kepada fungsi-fungsi ataupun kenapa sesebuah negara tu wujud. Apa dia punya tugas? Okey, yang pertama sekali, soalan ni pernah keluar pada Disember 2019. Okey, ni final exam masa ni. Okey, kalau kamu tengok, dia adalah yang pertama, dia ada 5 fungsi yang dinyatakan di sini. Yang pertama adalah dia adalah sebagai ejen untuk memodernkan tempat dia tu. Okey, negara, iaitu kerajaan lah sebenarnya kan, dia akan rancang sistem ekonomi, sistem education, sistem kesihatan. Okey, kalau tengok Malaysia ni, sistem pendidikan dia macam-macam lah. Siapa setuju UPSR dengan PT3 dimansuhkan? PT3 mansuh ke? Siapa yang tahu ni? Dia dengar UPSR confirm mansuh, PT3 ke mansuh ke macam mana? Ada SPM je lah, betul tak? Baru-baru ni tiba-tiba dirancang, betul tak? Diumumkan. Ada dengar tak? Ada dengar tak kelas? Ada. Kejut ke tak kejut? Bagi saya kalau tak ada anak yang bawah daripada tahun 5 tu rasa macam suka, tapi bagi mereka yang dah buat preparation agak sedih lah. Tak, dia fikir macam ni, dah kita nak nilai anak kita lagu mana? Kan? Betul. UPSR tak ada, PT3 tak ada, lama-lama anak kita, Medan kat rumah. Takut nanti, bila tak exam gak, kan? Bersyukur dia. Jadi mak ayah jadi tak ada something yang target macam-macam. Tak ada lah kita nak capai. Itulah Medan pun macam, terkejut juga kenapa secara tiba-tiba kan diumumkan macam tu. Tapi kita tunggu je lah, mungkin ada benda lain lah kan. Tapi PT3 tu dia bukan mansuh, dia tangguhkan dahulu. Tangguhkan, maknanya UPSR je lah yang dia mansuh kan. Ya, kalau UPSR tu memang betul dihapuskan lah. Itulah UPSR macam dah lah anak kita je 1 je 2 je 3 tak ada exam, betul tak? Tapi dia akan ada SBP tu kan, dia ada satu ujian lain untuk ke sekolah-sekolah yang tingkatan 1 tu lah, ada ujian lain.
Lah, maknanya buat je lah UPSR. Sama je lah ujian lain pula tu. Okay. Benda yang Betul. sama tapi dia beri nama lain pula. Aduh, benda macam Tapi bagi mereka yang sekolah agama kena PKK. Lepas tu untuk Aha. asrama penuh, saya tak silap saya dia ada satu ujian lain lah. Lepas tu kalau untuk ke sekolah menengah pun dia akan ada ujian lain lah. Betul. Kalau macam Ah. dia macam ni, dia fokus kepada macam MRSM apa ujian dia. Okey, MARA apa ujian dia. Dia ada ujian-ujian yang tersendiri. Gitu. Tapi perasan tak nanti jadi tak seragam? Perasan tak? Betul. Jadi anak-anak yang tak boleh masuk asrama tu, tak boleh masuk sekolah agama, mungkin akan terbiarlah. Tak, Mida rasa tak seragam. Kita ni dah lah sekolah tadika tu tak seragam dah. Hak budak little kalib kak gitu. Betul tak? Budak pasti kak gitu. Anak medium kak masuk pasti je. Tak baik mama aurat. Aurat sepanjang masa kan. Pergi sekolah pergi masuk tadika kemas pula gitu. Bawa balik beram. Mak, cikgu bagi mama. Kalau pergi sekolah little kalib kak kecek bahasa Inggeris je. Doa makan pun bahasa Inggeris. Kan jadi macam pening. Lepas tu duduk pula sekolah sekali. Lepas tu cikgu pun buatlah macam penilaian. Jadi macam mana ya? Kita daripada tadika lagi tak seragam. Lepas tu sekolah rendah jadi macam tu. Dia nak macam mana nak budak tu jadi pening kan. Lepas tu Nak belajar dia punya betul ya PSR. Lepas tu nak masuk sekolah lain pula. Pening. Sebab itulah sistem pendidikan ni betul-betul kena jaga. Sebab dia mencorakkan rakyat. Okay. Aduh, pening. Dia ni sebagai ibu bapa yang anak kecil-kecil lagi pun berasa pening. Okay. So kerajaan ni ataupun negara ni dia akan sentiasa memperkenalkan cara-cara baru dan teknologi-teknologi baru dalam pentadbiran. Okay, so kalau dulu perasan tak kita dulu IC tak ada pun chip, sekarang ada chip kan. Tapi tahulah benda pula fungsinya chip tu tak guna untuk benda lain pun. Okay, orang kata dulu chip situlah lesen kereta, tak ada pun tak lesen lain pula kan. Marutnya lah kata. Okay, so state ni dia develop dan dia akan modernize. Okay, negara ni dia akan sentiasa majukan diri dia supaya rakyat di dalam tu akan berasa selesa. Okay, kalau dulu kita tengok rakyat berpindah randah satu tempat ke satu tempat, tapi kalau tengok sekarang ni duduk satu tempat dah, sebab kalau dulu cari air, sekarang ni air boleh ni je, buka je. Okay. Okay, so kalau tengok kat Malaysia ni, insyaAllah lah okey lah banding dengan negara Bangla ke apa semua, sebab kita ada dah facility dan teknologi kita. Kita ada airport kita sendiri, kita ada national car kita sendiri. Siapa nak beli X70 dengan X50 kan? Ambul, kau main ya. So maknanya kereta kita ni macam setanding lah kualiti dia. Okay. Okay. Kita tengok, okey lah tapi tak dapat nak pergi dah kita sekarang nak tengok. Okay. Ni tak apalah, nanti boleh baca lah. Okay. Okay. Fungsi negara yang kedua adalah membuat undang-undang. Okay. So kalau seperti mana yang dia cakap tadi, okay. Kat mana undang-undang dibuat? Refresh balik. Kat mana undang-undang dibuat? Kat mana undang-undang dibuat kelas? Ke parlimen Ya, betul. Kat parlimen yang duk bersidang, bergaduh. Bergaduh-gaduh. Kabinet. Kabinet tu, menteri kabinet dia laksanakan. Okay. Ini parlimen. Kat parlimen dia ada dewan rakyat yang kita tengok duk Yang bergaduh. tepuk meja tu. Yang duk bergaduh lah apa. Tapi kan sekarang ni kan parlimen kan dah lama dah tak bersidang. Kan? Sebab darurat. Tapi kes naik juga. Ya Allah, apa dia kepala je. Kes sekarang ni mencanak-canak naik. Kenapa Lah, kita pun tak jaga SOP. Kita pun letih juga lama nak mandi dengan sanitizer. Saya jadi orang besuk. Pergi COD barang kemarin pun. Besuk. Itulah. Pergi mana masa tu? Saya pergi Kuala Terengganu COD semalam. Orang besuk mari dah jauh sikit. Hina sangat kat aku ini. Orang takut kita ni banyak kes. Semalam lah pergi. Hari ni boleh lagi tak pergi? Tak boleh dah rasanya. Sebab nampak kemarin dah ada kemo dah setiap daerah tu. Itulah. Zara ni naik apa? Sekut je. Sekut. Itulah bagusnya lah. Siapa ke Terengganu COD? Berapa je COD Terengganu tu? Dok, saya langsam je. Saya bukan seorang Terengganu. Saya dulu kerja Terengganu. Ya ke dulu? Saya kerja di Terengganu 10 tahun. Dah. Memang dah biasa sana. Terengganu lek mana?
Politeknik Kuala Terengganu Bandar. Oh, maknanya dah biasa lah gigi saja-saja sambil-sambil ya. Jadi Hmm. Itulah bagi media Terengganu tu jauh sangat. Padahal media mau ayam nak je. mak media tu media dari Kota Baru sekarang ni media tak pergi mana-mana je lah. Pergi Kapur Raja pun tak pergi mana. Oh, gitulah. Dia duduk mereput dalam rumah. Okay, so parlimen ni dia buat undang-undang. So dia buat undang-undang ni untuk apa? Inilah undang-undang untuk mengawal kita punya perangai. Ada je undang-undang. Ada tak yang kamu rasa undang-undang yang pelik di Malaysia? Ada tak? Yang saya jawab apa apalah undang-undang ni ada. Ada tak? Ke tak ada? Lalu apakah undang-undang yang bagus? Apakah undang-undang yang, yelah kadang-kadang undang-undang tu dia bagus dah. Cumanya pelaksanaan tu. Contohnya, kata tak nak rentas negeri. Boleh pula si siapa? Si Ustaz Azhar Idrus tu mari. Kan macam-macam pula orang cakap. Faham? Kadang-kadang undang-undang tu dah cantik. Tapi pelaksanaan dia tu. Okay. So kalau kita tengok kat sini undang-undang yang paling tinggi sekali adalah perlembagaan. Perlembagaan adalah undang-undang yang paling tinggi dalam negara kita dan dia menjaga hak kita sebagai rakyat. Ini yang dia tunjukkan ni adalah hak-hak asasi yang kita perlu ada. Contohnya kita boleh bebas tapi sekarang tak bebas manalah kan. Kita kena free daripada perhambaan, kita berhak untuk dapat pendidikan. Macam kamu semua kan dapat pendidikan kan. Kamu nak sama belajar, itu hak kamu, okay? So sekarang ni dah SEM kedua. Setiap tahun, setiap SEM yuran berapa IPJJ? Madam pun tak tahu. Berapa yuran IPJJ? Kalau macam SEM 1 itu dalam apa 1,200 siwa. Ya, SEM 2 ni? SEM 2 dah SEM 1 tu 1,300. SEM ni yang 1,000 lebih kurang lah around dari 1,000 hingga 1,300 per month per SEM. Banyak jugalah kan kamu spend untuk belajar. Madam harap kamu belajar rajin lah. Kenapa kamu nak ambil diploma? Kenapa? Cuba cerita kat Madam. Kenapa kamu nak ambil diploma? Kamu semua kan macam dah banyak komitmen. Letih juga berkelas-kelas ni, betul tak? Nak Madam ni nak je sambung belajar, tak jadi semua. Sebab Madam macam kerja lagi, anak lagi. So apa yang menjadikan kamu motivasi untuk belajar ni? Kalau macam Zoo ni, baru ada peluang. Dulu sampai SPM. Dulu sampai SPM je. Yalah. Lepas tu bila dah tawarkan STPM masa tu, masa macam tak ada mood dah. Yelah. Lepas tu kerja-kerja, lepas tu rasa macam nak sambung belajar kan. Lepas tu dorongan ni lah kawan-kawan. Semua lecturer sini kan semua lecturer IT semua. Sebab Zu pun apa orang kata kerja kat dalam bidang tu bidang kan. tu dan juga bila kita walaupun kita gerik rendah, jadi kita tak tahu macam banyak tak tahu benda macam macam mana kita nak cari buku, juga. Macam mana kita nak online dengan budak-budak nak jadi dia kata okey kita pendekatan dia orang support tak apa online gini dia orang support dia okey tak apa. Betul lah bila kita masuk universiti ni banyak benda yang kita belajar kan. Itulah kamu tahu tak Madam ada kawan Madam ni sama-sama diploma dengan Madam full time lah masa tu. Lepas tu bila degree Madam sambung lah degree. Lepas tu kawan Madam ni tak sambung sebab dia dapat kerja kerajaan ni lah. So Madam pun tak apply SPA masa tu terus sambung degree. Lepas tu sekarang ni kawan Madam tu sambung degree. Lepas tu kamu tahu tak kerja dia apa? Macam kamu sedih PJJ dah sebab best friend. Hello Epa boleh tak kau tolong buatkan conclusion? Ya Allah, bayangkan kawan kita minta tolong. Kawan baik masalahnya. Kau duduk sebantan apa, pening aku kepala macam mana ni. Kadang Madam tak tolong jugalah sebab kadang-kadang masa dia exam tu mestilah Madam macam busy kan. Macam Madam sian tengok dia sebab dia darah tinggi lah. Aku serabut kan. Kau baca lah yang ni. Madam tolong carikan bahan tu ada lah. Tapi nak tolong tu Madam pun tak cakap. Madam pun nak mengajar aku letih. Tapi macam nak suka jugalah. Lepas tu Madam kata apa, tak apalah nanti aku nak minta lah mengajar IPJJ Terengganu tu. Biar aku pula ajar kau ni. Kata, lepas tu Madam pun tak tahu nak ngajar mana. Kawan sendiri, bayangkanlah. Macam umur kita kan macam sebaya. Lebih kurang macam tu lah kawan Madam pun. Kawan Madam tu baca bagus dia. Cuma dulu dia dapat kerja kerajaan. Lepas tu hari ni, aku rasa aku ni, dia suka luah perasaan lah kat Madam pasal pelajaran dia tu. Menyesal lah kenapa aku tak ikut kau study sekali dulu. Allah ngadu kata. Madam dulu selok juga study sendiri pun ada banyak kesusahan juga. Orang kata rezeki tu tak sama. Okay, tadi macam tadi kita buat undang-undang. So parlimen adalah pembuat undang-undang yang paling utama dalam negara kita ya.
Okay, yang seterusnya, provide framework for social conduct. Okay, negara juga dia akan menyediakan satu guideline lah, bukan satu panduan untuk bagaimana kita ni nak berperangai. Okay, so kita ni dalam negara kita kena berperangai secara elok-elok je lah. Nak kalau negara kita negara yang berbilang kaum. Kita ni tak apa duduk dekat Besut, Kelantan, orang Melayu semua. Tapi cuba kalau kita duduk kat luar, sentiasa jumpa dengan kaum-kaum lain kan. Kadang-kadang orang kata, mereka pernah duduk Shah Alam dulu, dengan India mabuknya, dengan orang kata kita kena bertoleransi lah dengan jiran-jiran apa semua, okay. So maknanya kita kena respect, okay. Bila agama lain pun kena, of course lah, kena respect kita. Sebab kalau kamu tengok banyak sangat perbalahan disebabkan oleh kerana perkauman, okay. Okay, dan yang seterusnya adalah provide sense of togetherness. Negara dia akan buat kita rasa bersatu hati lah maksudnya kat sini. Sebab kita akan rasa diri kita walaupun Melayu, Cina, orang Kelantan, orang Terengganu, orang Pahang, kita adalah rakyat Malaysia. So kita akan anggap diri kita sebagai rakyat negara Malaysia. So perasaan ini akan membuatkan kita rasa bangga, kita akan rasa loyal ataupun taat dan sayangkan negara kita. Dan kita ni semua duduk dalam satu negara because kita nak rasa brotherhood tu orang kata. Dan kalau kamu tengok kat sini, contoh kat sini adalah sukan ni memang sentiasa menyatukan rakyat. Sebab tu kalau kita cakap sukan ni penting sebab kita akan rasa, macam kita tengok medal Malaysia, kita tengok Malaysia punya pencapaian, so kita akan rasa macam bangga. Itu juga adalah salah satu fungsi negara untuk kita rasa saling satu, okay, satu. Alright. Dan last sekali adalah untuk memenuhi keperluan rakyat. Okay. Keperluan, bukan kehendak, keperluan. Kalau macam Nilofa beli kapet 10,000. Tapi ada je saudara Madam beli kapet 7,000. Siap ada sijil kapet tu. Allah. Ada tunjuk gambar tak lawa pun kapetnya. Macam Allah 7,000. Nilofa lagilah orang kaya 10,000. Tak ada gapo pun. Okay. So orang kaya tu gitulah ya, kita ni dengan keperluan. Kita dapat tak nanti apa bonus 500 ke? Korang dah dapat dah? UiTM tak dapat pun lagi. Dapat dah ke bonus? Tu pasti kita tengok seli gaji lagi. Tapi duit ambil dah. Dah. Dah takkan tak tengok macam pelik je, apa banyak sikit ke, kita ni 500. Kamu tahu tak, kalau bank rakyat ke bank apa dia punya bonus sangat banyak. Okay, kita dapat 500 ketar beli kasut habis dah. Okay, tak adalah beli kasut kat Bata kan. Okay, so keperluan rakyat ni sangat-sangat penting untuk dipenuhi. Antara keperluan kita lah macam kamu lah education. Education ni nampak macam orang kata tak penting, tapi sebenarnya sangat penting ya. Sebab bila orang yang ada education ni, lain cara berfikir dia. Cuba bayangkan kita sebelum dan selepas masuk U memang beza. Dengan sekolah dengan tak sekolah sangat beza. Macam madam tak adalah kata madam bagus, tapi kalau apa-apa pun madam kurang rasa nak mengecam kerajaan sangat lah. Maknanya kita kata, kenapa kita nak marah kerajaan? Sepatutnya kita marahlah pada COVID. Kita rasa kita nak patuh SOP. Kita ada kesedaran tu. Sebab benda-benda macam tu, orang kata sometimes kita duduk dalam community yang macam tu, dia akan ajar kita benda-benda macam tu. Dan education ni adalah satu pelaburan yang sangat-sangat, walaupun kamu rasa habis duit aku tiap-tiap 1,300 kan, tapi percayalah, okay, semua yang kamu buat ni adalah berbaloi sebab kamu akan jadi a new person. Okay, macam kawan madam tu, degree lagi mahal, 1,500 lah, berapa banyak lah juganya, 2,000 kan, macam tu. Lepas tu dia cakap nak quit lah, nak jangan, kau akan beri. Madam hari motivasikan dia. So Prof Muhaya dah madam ya. Lepas tu dia dapat dekan. Terima kasih Pak sebab kau tak pernah, dia panggil madam Eva lah kan, tak pernah sebab tak pernah, sentiasa memberi semangat. Lah semangat Sokma, jangan, kau boleh, insyaAllah. Hari beri kata semangatnya, letih kat kadang madamnya. Ya Allah aku rasa nak quit. Itu je tiap-tiap sem, akhirnya nak habis dah ni. Alhamdulillah lah berapa tahun dia duk buat. Okay. Okay, so perlindungan rumah kan, peluang pekerjaan dan juga makanan lah. Okay, so people boleh dikategorikan sebagai sangat miskin dan juga kaya dan sangat kaya. Macam kita ni ketar dapat 500 bonus, tapi ada orang 500 tak ada apa pun. Lah macam set-set kayangan kan, bukan main lagi lah. Okay.
Tak apalah, kita hiduplah apa adanya. Okay. So dalam banyak-banyak negara, perhatian diberikan kepada orang miskin lah. So, sometimes Medan tengok lah kan. Macam zakat lah, kadang-kadang Madam tengok kesian pula pada orang student Madam lah, macam Madam kena approve lah, macam kena tengok-tengok kalau dia orang memerlukan bantuan laptop apa semua kan. So Madam tengok macam kadang-kadang kesian pada dia orang ni, sebab apa? Sebab lah tak ada laptop, ada adik ramai. So Madam macam ya Allah, aku nak simpan duit supaya nanti anak-anak aku lah boleh ada lah barang-barang yang selesa untuk belajar. Ada student tu, kamu tahu tak, sampai guna handphone je. Madam pernah Google Meet guna handphone, panas handphone meletup. Ada student Madam tu tak pergi kelas. Kamu tahu sebab apa? Saya nak tolong ayah saya kutip getah. Sedih, kamu tahu tak? Macam alah, orang-orang yang sangat-sangat susah ni memang kadang-kadang kesian. Ada tu mesej Madam boleh tak saya tak join kelas Madam. Tiap-tiap minggu tak boleh join kalau siang. Sebab apa? Sebab rumah saya kalau siang sangat panas Madam. Rumah saya zinc. Lepas tu macam nak meletup laptop. Betul juga. Madam pernah dulu rumah zinc. Memang sangat panas, tak nak duduk. Dia tak apalah, Madam record. Nanti kamu tengoklah malam-malam. Madam macam kesian budak-budak ni. Bukan dia buat-buat. Kalau kat Kelantan ni kau susah-susah sungguh. Adik-beradik ramai. Tak ada duit nak ni macam sangat kesian lah. Madam pernah berada dalam keadaan susah tu. Madam macam faham lah, malas nak marah sangat. Tapi ada juga budak yang Madam sorry tak pergi kelas hari ni sebab saya kerja dekat Baskin Robin. Nanti kalau tak sedar pula nanti customer datang. Sakit hati pula Madam. Dah belajar lah pergi jual aiskrim Baskin Robin di kerja tu. Kenapa? Madam pun mengamuk. Okay. So kalau kita tengok kat Malaysia ni, kalau dulu barang 1998 memang penuh lah. Sekarang ni berapa je, RM50 tu tak ada apa pun dapat. Okay. Okay, nampak muncullah ada Ibit Liu. Tapi betul tak yang dia kata, Ustaz yang datang bila kita bila kita kaya, Ustaz ni datang. Bila kita miskin, Ustaz ni datang. Kamu rasa macam mana? Betul ke tak betul? Macam kena juga kan? Betul tak? Betul ke tak betul? Betul Madam. Macam Okay, Madam rasa kan Ustaz Ibil, kamu tahu tak Ustaz Ibil ni sekampung dengan Madam, memang tak kenal lah dia kan. Dia orang Muazzam. Memang Madam datang daripada Muazzam pun. Lepas tu Madam rasa macam, tak tahulah orang kata dia nak menunjuk-menunjuk. Tapi Madam bukan nak cakap, Madam baca post dia, hati Madam tersentuh. Madam tak rasa pun dia macam nak menunjuk. Madam rasa dia macam just nak cerita Ikhlas. je. Just nak share. Nak Dia share. Dia macam kita berbuat kebaikan dia pada pandangan saya lah. Fikiran kita, kalau kita rasa kita fikir kebaikan, baiklah kitanya. Tapi kalau kamu baca post dia, kamu rasa menyampah tak? Tak kan? Kita rasa macam sedih je kan, nak nangis je rasa. Betul, tapi kami rasa adalah masa dia nak pergi jumpa orang tepi ni, dia angkut ke ni. Macam ya Allah lah. Tapi dia sendiri pun lah macam jarang jumpa anak bini dia kan. Lepas tu banyaknya duit dia korang. Kan ada orang pergi, macam mana? Dia kan banyak meniaga, dia bisnes. Itulah, baiknya lah dia. YouTube dia tu dah berapa juta. Itulah kau tengok muka dia pun nampak macam baik je. Macam ni orang, kalau orang baik kalau kita tengok pun tak sakit hati je, betul tak? Lah, dia rasa macam dia kat orang India pun dia beri beras. Dia macam, kau tengok dia macam tak kisah Cina ke India ke, betul tak? Okay. Dia tak pilih orang. Dia tak pilih orang. Kita pun rasa tak nak marah. Satu saya pegang yang Ibit Liu punya, walaupun kita tengok orang tu kaya, bila kita nak beri sesuatu, kita anggap itu sebagai hadiah. Jadi orang kata akan terima dengan suka hati lah, tak macam sebab kau susah aku beri duit kat engkau. Itu orang macam tak suka sebab rasa macam sedekah, macam hina, betul tak? Sebab Zul pernah berada di tempat macam ni. Ada orang datang tolong Zul untuk buat catering. Hanya beberapa jam saja, bila kita beri duit ke dia upah, dia kata, banyak sangat ni, jangan, tak sanggup nak terima. Tak apa, ini sebagai hadiah. Bila kita kata hadiah, dia rasa, okey, macam kita. Jadi kata, betul. Bila kita kata upah ni, tak kena dengan, tak kena dengan apa dia kata,
tenaga yang dia beri kepada kita tu tak sebanyak tu dia kata. Tapi betul juga Zu, sebabnya macam kita pun ada keegoan kita juga. Medan pun tak suka kalau orang macam sian sangat kat kita. Kita macam sian sangat kan. Macam sedih Miskin je hidup sangat kita ni. aku. Gitu. Macam ambil dah duit ni sian tengok mu. Macam tak ada aku mesti kita rasa macam tak suka kan. Kalau ambil lah hadiah-hadiah belanja macam tu kan. Kalau ayat dia tu dah mengembirakan kita. Itulah Madam pun selalu jugalah macam maknanya orang kata baru-baru ni seorang daripada dia ni student Madam, lepas tu dia ni macam apa orang kata, dia ni macam nak habis kerja, dapat kerja kat lain lah, jadi pegawai takbir negeri tu. Macam Madam sedih sangat sebab dia macam student Madam memang rapat daripada belajar dulu. Lepas tu bila dah kerja ni dia macam baik, rajin, semua tolong Madam walaupun dia kerja part time je, pensyarah part time je. Lepas tu Madam pun selak lah macam bagi duit raya lah, bagi baju raya lah. Sebab Madam rasa macam hadiah untuk dia. Bukan kita nak sedekah, faham tak? Sebab kita rasa nak menghargai dia kan. Dia pun cakap, dia pun panggil Madam walaupun kita rakas kerja. Sebab Madam pensyarah dia kata, kalau Madam tak payahlah. Tak apalah. Allah biarlah. Macam Madam rasa macam Allah lah. Macam hadiah. Betul lah macam Su cakap tu hadiah. Orang baru suka nak ambil. Kalau macam sedekah, orang pun rasa macam Allah hinanya. Betul tak? Semua orang pun tak suka orang sedekah-sedekah macam nampak teruk benar, betul tak? Tapi ada je Madam tengok pak saudara Madam 100 kali pergi JKS, pakcik orang susah sampai aku nampak dia kata, "Boy, pakcik asyik pakcik yang minta bantuan." Ada je orang tak malu gitu kan. Tapi selalu ajarlah student Madam, boleh nak isi borang-borang zakat kalau tak ada duit, tapi ingatlah tangan yang memberi adalah lebih mulia, adalah lebih baik daripada tangan yang menerima. Kalau terpaksa isilah kan, kalau tak terpaksa janganlah. Okey, kita dah pergi dekat tempat yang last sekali, iaitu perbezaan antara state dengan nation. State ni negara, nation ni negara bangsa. Dia jarang juga ditanya, tapi yang bezanya state ni adalah negara macam kita. Negara yang orang kata tulis lah sikit kan, negara yang dia berbagai-bagai negara, berbagai-bagai bangsa. Okey, tapi kalau nation ni lebih kepada negara bangsa. Contohnya, nak bagi contoh yang mudah, state adalah seperti negara Malaysia dan nation adalah macam rumpun bangsa Melayu. Contohnya seperti Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Kalau kamu perasan tak? Pernah dengar tak pasal rumpun bangsa Melayu? Pernah dengar tak? Yang orang Melayu ni bukan setakat berada di tanah Melayu saja, tapi dekat Indonesia, sikit-sikit kat Thailand, kat Indonesia, dekat Brunei, itu semua orang Melayu. Nampak ni, ini adalah rumpun bangsa Melayu. Ini orang panggil nation. Faham tak? Maknanya walaupun kita negara yang berlainan, tapi kita satu bangsa. Nak panggil serumpun. Pernah dengar tak pasal serumpun? Pernah dengar tak? Negara serumpun dia panggil. Itulah. Okay, negara serumpun. Maknanya serumpun lah, dia bukan negara, nation. Serumpun. Kalau kamu tengok kepada peta ni kan, yang merah ni, Malaysia sini je. Tapi kalau ikut serumpun, ni semua rumpun bangsa Melayu. Hebat bangsa Melayu ni sebenarnya. Okeylah, pukul 12 dah habis dah kelas. Kesian pula pada korang nak buat ketupat. Main. Ketupat tak menahan tu. Chapter 3 ni senang je. Hari ni main borak-borak gitu je. So Madam buat tanya soalan lah Kak I discuss untuk habiskan masa 45 minit kita. Bagus Mas, tulis nota. Zuraini kak, mana nota? Madam Aduh ni. Ni kamera semua. Pergi binding tu kat Kapur Raja. Okey, Aini. Lepas raya lah. Itu je kerjanya. Lama-lama seminar ke-7. Aini mana? Ya, Madam. Mana nota? Ada tak nota? Ada. Tulis tu. Madam kadang-kadang kat student full time, Madam suruh selfie lah dengan buku. Gila Madam. Madam baru habis ngepot. Siap buat terjemah lagi Bagus. Zuraini kita bagi A lah nanti. Dengarlah ni. Kamu tahu tak budak full time? Budak part 1 semester 1 yelah memanglah tak biasa kelas. Kamu tahu tak? Pergi kelas macam ni tak pakai baju. Percaya tak? Budak PDPR online. Tak pakai baju. Kejutlah pensyarah. Siap sambil bila-bila kelas makan KFC.
Parok madam ngepek. Adik mana kata jangan walaupun kita ni kelas online. Tengok madam ni bangun pagi streka baju. Ni boleh tak pakai baju. Lepas tu ni dada baju ni. Laki lah belakang ni nampak ni habis-habis bulu dada. Kata la ilah. Madam tadi pun ngepek lah pasal sasiah rupa diri. Madam cakap madam ni duduk rumah kelas. Madam streka baju pakai tudung molek-molek. Kamu janganlah duk buat tak pakai baju. Ya Allah. Dia ingat apa kelas renang ke? Itulah pening juga budak-budak SEM 1 ni punya perangai budak-budak kan boleh pelepas SPM kalau kita Memang ni. betul madam dugaan PDPR ni sebab saya pun pernah supply makanan untuk dia orang COVID yang saya satu PKP tu. Dia punya kalau kelas pukul 8 okey lah dia orang bangun. Kalau dia orang tak ada kelas saya terpaksa tu saya sakut makanan tetangga. Dia orang tak bangun sampai pukul 2 pukul 3. Oh, budak-budak politeknik. Budak-budak college community. Saya supply makanan untuk college community. Yalah. Lepas tu bila dia kata pesyarah kata macam ni lah kalau you all tak saya makan, dia makan 4 kali sehari. Bayangkan yang tengah hari tu dia tak ambil sampai ke petang. Pagi dengan tengah hari pekeh. Pas malam nak sapak baru pula dah tak ambil lagi makanan. Ya Allah, munyalah tidurnya lah Rok. Lepas tu pesyarah kata, saya beri makanan lepas awak lagu ni. Kita dah peruntukkan dekat dengan 8 habis dia orang RM8,000 tu untuk dia orang makan untuk 14 hari. Ya Allah, berapa orang? Tak silap saya dalam 36 orang lebih. Ya Allah, budak lelaki ke budak Tina? Lelaki. Mereka rasa malam tak tidur. Betul main game kan? Dekat jertik kan bising dengan bunyi burung tu kan malam-malam teacher perasan tak? Aku di community yang dekat ZMB Bank tu bunyi burung kiang-kiang daripada pagi sampai malam tu. Oh, yalah. Dia duduk situ dia ada apartment, dia ada rumah sewa personal satu dekat kedai motor tu. Memang teruk lah rumah. Suami saya sampai kata rumah tak nak jalan. Ya Allah. Teruk lah rumah sewa budak lelaki memang teruk. Memanglah budak lelaki tapi tak berjenisnya lah. Mana lah tu. Okeylah kita selfie jom. Semua buka kamera. Jangan nyanyi lagu raya. Dapat 5 markah. Buka kamera Ainin buka kamera Ainin. Nik Puteri dengan Maidia. Cuba buka kamera. Ke bukan menggantung. Bisa juga madam. Molek-molek belaka. Nik Puteri okey ke bangun tidur ke lagu mana tu? Okey kita berapa orang? Kak Uda tak ada ya. Okey. Selamat Hari Raya semua. Madam doakan semua. Amboi, terus background Hari Raya. Cepatlah selfie dulu. Tu kau background Hari Raya. Madam tak ada. Madam duduk dalam hutan je Dia tiba. Okey, Maidia diam je. Okey tak tu? Duduk mana tu? Klinik ke kan? Duduk hospital ke kan tu? Okey. Kat tempat kerja, madam. Boleh tukar. Tempat kerja. Boleh tukar. Nak tukarlah background juga. Ada ke background raya? Tak ada. Ada. Tak ada ambil bunga api madam. Mana nak cari Rano ni? Okey, madam ambil bunga tu, saya ambil bunga api. Gitu. Amboi, mana bunga api? Allah tolonglah. Biasa sekali. Apa ni bukan? Dia tukar raya. Mana ada Hari Raya? Ada kat atas sekali tu. Ya. Kena cari ke Rana? Tak ada lah buka dekat background tu terus dia naik. Tak ada pun. Ni ke? Sekejap. Masukkan mas. Ke medan yang ni je sebab apa? Okey dah tu lapu ke dah tu. Dia boleh tak? Tolonglah pesyarah pun. Tak apalah ya. Kita Hari Raya macam ni. Bunga api siap. Mas boleh tak ke Mas tak boleh? Tak boleh. Mas mesti guna handphone Maidia boleh tak? Tak boleh lah, madam. Okeylah kita ambil dekat present now tu tak ada? Present now tepi tu ada button 3 button. Lepas tu dia ada change background banyak tu. Zu hak tu cekak lah dia. Tak boleh lah Zu. Tak boleh. Okey tak apalah dia ada whiteboard, change background full screen, change layout, caption dia ada list tu. Tak ada tu. Tak apalah. Okey jom selamat Hari Raya semua kita ambil gambar. 1, 2, 3. Okey semua. Okey nanti kita jumpa ya. Okey.
Tak apalah, kita habis awal lah nak buat tupak tu kak. Nyampah main dia dengar tupak baru nak tidur. Dah, ada Tidur office lepas nak tidur macam satu. mana? Full day nak tidur office lagi ni. Tak boleh Yelah, tidur. yelah. Okey lah. Okay Okay, sama. thank you madam. Okay, Thank you, thank you. madam. Alright. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.